Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bahagian seterusnya. Sebenarnya dia ulang kaji sikit sebab kita dah belajar benda ni sebenarnya dalam pembezaan ni. Dan pembezaan. Cuma kali ni saya ambil direct daripada buku teks kamu latihan. Sebab saya tengok latihan buku teks kamu antara soalan-soalan dia soalan yang bagus kan. Kita ambil. Kita tengok latihan 2.3 kat situ. Pembezaan. Latihan 2.3 buku teks ini buku surat pun saya tak ingat apa kamu tengok semula nanti Okay. Dia simple. Yang pertama cari terbitan pertama. Okey, dah azan kita berhenti kejap Okey, untuk soalan nombor 1 ni kita tengok cari terbitan pertama. Terbitan pertama ni mudah aja sebab dia menggunakan formula Ini kita dah belajar formula untuk terbitan pertama Formula dia adalah kalau biasa kita gunakan formula dia adalah AX power by N itu Y. Jadi dy dx formula dia adalah N pergi depan, N darab dengan A, X, N tolak 1. Ini asas dia lah. Okay. Formula ni je kita akan gunakan tapi dia ubah suai mengikut keadaan tertentu. Ini saya panggil dia darab depan tolak 1. Ni itu kita dah belajar darab depan tolak 1. Okey. Terusnya kita tengok terus soalan nombor 1 tu mudah je. A dia bagi kat situ apa? 4/5 X kuasa 10. Ini mudah lah. Terus. Okay. Bila dia kata cari terbitan pertama, kita boleh buat dalam jalan kerja yang cantik. Dia tak ada Y kat sini. Tak ada Y. Dia kadang-kadang ditulis sebagai terbitan dia D. D benda ni. D contoh 4/5 X kuasa 10 per dengan DX. Macam tu maksudnya kita bezakan benda ni Tapi saya tak suka tulis macam ni. Dia nampak tak apa cantik. Okay. Jadi cara yang terbaik tulis kita buat let Y. Let Y lagi bagus. Kita gunakan kaedah biarkan jadi Y sama dengan 4/5 X kuasa 10. Kita terus buat dy dx. Ini lagi cantik sikit lah. Kita biarkan. Kita anggap macam tu Jadi senang soalan ni darab depan. Darab depan dia akan jadi 10 darab dengan 4 akan jadi 40/5 X kuasa 9. Jawapan akhir akan dapat 8X kuasa 9. Ini yang mudahlah nombor 1. Okey, kalau kamu ada tak faham kamu tanya terus Tengok yang B pula. B pun soalan dia lagi mudah untuk B. B kamu boleh buat nanti. Saya tinggal sebab B mudah. Saya pergi terus dekat C. Kita ada banyak soalan hari ni. C dia saya akan let Y sama dengan dia tak bagi Y. Kita boleh buat macam ni okay, per 4X kuasa 8. Hari itu pun saya tunjuk kamu. Kalau jadi macam ni soalan dia kamu up dulu 8X ni ke atas dia akan jadi 3/4 X kuasa negatif 8. Baru kita boleh buat dy dx dia. Dy dx dia akan dapat kat sini negatif 8 darab depan. Dia akan dapatkan itu kalau nak tulis tak nak darab terus pun tak apa. Tulis negatif 8 darab dengan 3/4 X kuasa tolak 1 negatif 9. Kita boleh potong ni akan dapat 2. So jawapan kita akan jadi negatif 6 per dengan 4. Kuasa negatif turun semula ke bawah X kuasa 9. Cikgu. Ya. Yang dy dx tu wajib tulis cikgu. Dy dx ni sebab kita tengah buat pembezaan. Soalan dia kita tengah buat pembezaan kita terbitkan. Ini kita kena buat dy dx lah. Ataupun d dx pembezaan. Tapi biasanya dalam exam contoh soalan dia cari terbitan pertama. Kamu bagi jawapan macam ni terus dia bagi markah. Sebab soalan dia jelas dia kata cari terbitan pertama. Inilah terbitan pertama dia. Sebab dia bagi markah terus. Tak ada masalah. Sebab soalan macam ni simple macam ni biasanya markah dia paling banyak pun 2 markah saja. Okey? Dia ada dia punya ni lah tak mestinya mesti tulis tak mestinya. Cuma kita nak bagi cantik jalan kerja kita itu saja Okey? Boleh aja Okay, D. Ini pun 6 punca kuasa 3X. 6 dia bagi kita jadikan Y 6 per punca kuasa 3X kat sini sama juga macam ni. Kita naikkan dulu dia ke atas. Bila kita naikkan dia ke atas dia jadi apa kat sini? 6
kuasa ni adalah X kuasa ni apa punca kuasa 3 1/3 per negatif. Ini indeks baru kita buat dy dx. Baru nampak dengan jelas jalanan dia. Negatif 1/3 darab 6. Negatif 1/3 darab dengan 6. Kemudian X negatif 1/3 tolak 1. Kamu akan dapat jawapan ni boleh simplify, akan dapat negatif 2. Okey. Yang ni saya tulis dulu kan. X kuasa negatif 1/3 tolak 1 negatif 4/3. Ini macam mana nak turunkan ke bawah? Dia akan jadi negatif 2 per tu maksud negatif. Kuasa 4 punca kuasa 3. Jadi punca kuasa 3 X kuasa 4. Dia jadi macam tu. Kan? Nampak ke? Okey. Dia kurang macam tu dah cerita dia. Bila kita, tapi kalau kamu tinggal dalam bentuk indeks pun boleh. Tulis bagi cantik. Sebab dia tak tulis kat situ macam mana bentuk akhir. Dia nak bentuk akhir dia tak bagi tahu. Jadi kita buat bentuk macam ni pun kadang-kadang dia dah terima. Bagi saya kalau soalan dalam SPM dia beritahu sebab benda ni dengan benda ni adalah nilainya sama. Tapi kena simplify lah. Tak boleh lah tinggal 1/3 darab 6 tak boleh. Okay? Cikgu. Ya. Yang punca kuasa 3 tu kadang-kadang saya tengok soalan. Kadang-kadang dia punca kuasa jadi kuasa 3. Kuasa 3 ke kuasa 1/3? Yang mana? Yang ni? Kalau punca kuasa. Kalau punca kuasa maksudnya kuasa dia kuasa 1/3. Punca kuasa. Punca sebab kita gunakan konsep dalam indeks yang kita panggil dia power dengan root. Power dengan root maksudnya kalau A kuasa M over N, A kuasa M over N dia adalah sama dengan ini kita panggil dia punca kuasa N, power dia M. Macam tu. Kalau negatif dia ke bawah. Itu je beza dia. Jadi kalau punca kuasa 3 X, maksudnya X ni kuasa 1. Sebab tu dia akan jadi X kuasa dia 1/3. Itu dalam topik indeks. Cikgu, yang ni Ya, dia guna konsep blok kan cikgu? Ini indeks je. Indeks dia tak pakai log ni. Log kamu tak belajar dalam SPM, pembezaan log tak ada. Kamu tak belajar. So dia tak keluar soalan log. Tak ada. Pembezaan log tak ada. Lon ada. Ada lon. Dia tak ada log, dia ada lon, LN. Nanti kamu akan belajar kemudian. Tapi soalan tu saya tak pernah jumpa lagi dalam SPM. Sebab apa? Benda tu hanya wujud dalam kamu punya syllabus. Syllabus sebelum ni tak wujud. Exam SPM tahun ni pun tak ada benda tu. Jadi mungkin dia hanya letak sebagai knowledge dia kot. Okey. Sambung nombor 1. Ada satu lagi kita tengok. Sama gak ni kalau E kat sini dia bagi apa? Select sebagai Y sama dengan negatif 12 punca kuasa 3 X kuasa 2. Sama tak? Kita tukar dalam bentuk indeks dulu. Tukar bentuk indeks dia akan jadi apa? Negatif 12 X kuasa 2/3. Macam tu. Baru kita buat dy dx. Dy dx, ya. 12 ke 2 tu cikgu? No Allah, tertinggal satu kat depan. Terima kasih Mak Najin. Okay. Jadi kat sini jawapan kita buat bezaan, kita darab depan. Dalam kita akan dapat apa itu? 2/3 darab dengan negatif 12. Kemudian X kita asal dia 2/3, kita tolak 1. Okey. Dapatlah kita simplify kat sini. Ini 4 negatif 8. Sini kita akan dapat X kuasa 2/3 tolak 1 dapat negatif 1/3. Bila kuasa negatif biasanya dia elok kita turunkan ke bawah. Sebab biasanya skema jawapan dia bagi dalam bentuk cert dah sekarang ni. Negatif 8 per dengan punca kuasa 3X. Macam tu. Okey. Boleh nampak Jelas dia step dia, sistem dia macam mana kita pergi buat untuk memudahkan kita. Dia bukan menyusahkan pengiraan, kadang-kadang tulis banyak tapi proses yang kita buat dalam kepala otak kita senang. Itu kita target itu. Jadi jalan flow dia cantik lah. Okey. Tengok nombor 2 pula. Nombor 2, soalan nombor 2 A.
bezakan fungsi yang berikut terhadap X. Ini mudah je dia bagi. Bila dia bagi fungsi, okey, bezakan setiap fungsi berikut, kita boleh jadikan dia macam ni, lebih kurang lah. Tadi saya tulis let Y. Boleh juga kita jadikan dia, sini jadikan fx. Contoh jadi fx. Fx, saya tulis itu 4x kuasa 2 campur 6x tolak 1. Kalau kita pakai fx, perbezaan, kita tak pakai dy dx. Kita pakai f prime x. F prime x sama dengan dy dx. Kamu nampak f prime maksudnya dia adalah pembezaan. Kita buat ni mudah je lah. Terus darab depan 8 tolak 1 tinggal x. 6 darab depan 1 darab 6 6 x 1 tolak 1 kosong habis. Ni je. Ni simple je. Dia biasanya nombor 1 tu simple lah, A tu. Okey. Tengok B dia. Dia mulalah. Ya. Kalau buat dy dx terus boleh ke? Boleh dy dx tu boleh. Ini saya tunjuk kita buat satu sistem yang kita lag sekejap. Kita buat bentuk. Maksudnya nak buat y boleh, dy dx boleh. Asalkan soalan dia kata bezakan, kamu bezakan. Nampak? Aku bezakan je. Okey. Cuma kalau macam kamu bezakan terus, contoh soalan dia B kat sini, dia bagi dalam bentuk ni 4/5. Dia buat macam ni je soalan dia. 4/5 punca kuasa X tu campur 2 per punca kuasa X. Jadi bila kita nak beza tu kadang-kadang kita tak tahu tulis apa. Tulis apa bawah ni? Gitu. Kan? Sebab tu saya letak okey nak pakai Y boleh, FX boleh bagi jadi cantik sikit dekat sini lah. Boleh jadi FX. Jadi FX dia macam ni, kita masih lagi kita boleh simplify dia. Kita boleh jadikan dia bentuk yang dalam bentuk indeks, lagi mudah kita buat. Jadi FX sama dengan yang ini apa? 4x kuasa 1/2 per 5. Yang ini campur. Yang ni naik ke atas jadi 2 kuasa x kuasa negatif 1/2. Okey, yang ni masih fx. Belum dibezakan lagi. Baru kita buat f prime x. Kalau kita guna fx kan, ataupun dy dx sama kan. Baru kita buat. Ni pergi depan. Bila 1/2 pergi depan, kita boleh ambil untuk atas saja. Sebab bila dia pergi darab efek orang kat atas. Orang bawah tak ada efek. Jadi kamu boleh congak terus. 1/2 kali 4. Boleh dapat jawapan terus 2/5. Boleh. Okay. Kemudian X. Kamu dah biasa sikit. 1/2 tolak 1. Tak payah tulis lah. 1/2 tolak 1. Terus tolak 1. Akan dapat negatif 1/2. Campur dengan. Yang ni pun sama juga. Negatif 1/2 pergi dekat 2. Dia akan jadi negatif 1. Negatif 1 kita tak tulis lah. Tapi nak bagi faham saya tulis. Negatif 1. Kemudian X ni pula. Negatif 1/2 tolak 1. Dia akan jadi negatif 3/2. Kemudian baru kita simplify lagi. Tulis bagi cantik. Dia akan jadi kat bawah ni akan jadi apa ni? Okay, yang ini 2 ke atas. Dia akan stay kat atas. Tapi negatif akan turun ke bawah. Dia akan jumpa dengan 5. Jadi 5 tunggu dia yang datang punca kuasa 2x. Macam ni. Nampak? Yang ini sama juga. Yang tunggu kat atas apa? Negatif 1. Tunggu kat atas. Kuasa negatif turun ke bawah. Dia akan jadi apa? Punca kuasa 2. X kuasa 3. Macam tu. Cikgu. Ya. Kalau dia bagi dalam fx prime, tentu kita tukar kepada dy dx. Boleh tak cikgu? Kalau dia bagi dalam fx, biasanya kita lagi senang buat f prime. Sebab f prime lagi senang kita tulis berbanding dy dx. Sebab lepas ni kamu akan belajar peringkat kedua, peringkat ketiga. Jadi kalau ada f, kalau dia biasanya macam ni lah. Kalau y, dia sama dengan fx. Okay. dy dx sama dengan f prime x. Dia turun lagi, dia akan jadi d2y dx kuasa 2 sama dengan f double prime x. Dan bila kamu sampai kat sini, kamu tengok apa jadi seterusnya. Lepas ni kita tak pakai yang ni lah, jenuh nak fikir. Kan? Kita akan pakai apa? Prime, senang. First prime, second prime, third prime. Bila dia pembezaan kali pertama, terbitan pertama, terbitan kedua. Tapi dalam SPM kamu hanya pakai sampai sini saja. Kita panggil yang ini terbitan pertama. Ini terbitan kedua.
Okey. Siapa yang putus tadi? Sabrina tu saya putus. Okey. Dia tengok seterusnya. Soalan buku teks ni yang saya suka sebab tu tengok dia punya level dia. Dia ubah-ubah. Setiap satu soalan tu dia ada beberapa jenis. Contoh nombor 2 ni saja. Tengok yang ketiga dia dah pakai kurungan. Okey. Untuk 2C ni dia bagi 9 tolak 4X. Kuasa 2. Okey, biasanya kalau kuasa 2 ni kalau kamu nak expand boleh, tak nak expand pun boleh. Nak expand boleh, tak nak expand boleh. Cuma biasanya kita galakkan pelajar, kalau dia mampu expand, elok dia expand lah. Kalau dia mampu expand, elok expand. Contoh apa beza kalau expand tak expand? Kalau expand kita akan buat jadi macam ni. Contoh saya pakai fx. Sama dengan saya expand, kita akan dapat 81. Okey, tolak dengan 72x. Kemudian campur dengan 16x kuasa 2. Jadi kalau kita buat f prime x, kita akan dapat kat sini, ni negatif 72 campur dengan 32x. Ini kalau kita expand. Nampak Okey. Kalau kita tak expand pula. Kalau kita tak expand, kita menggunakan sistem kurungan yang saya dah ajar kamu. Sistem kurungan kalau fx sama dengan kurungan 9 tolak 4x kuasa 2. Kita boleh terus buat f prime x. Iaitu salin kurungan. Okey. Darab depan. Tolak 1. Kemudian beza dalam ni. Buat bezaan dalam ni, bawa ke belakang. Bezaan dalam ni akan dapat apa? Negatif 4. Jadi dia akan dapat kat sini adalah negatif 8, 9 tolak 4x. Sebenarnya jawapan dia sama. Cuma dia dah fakturkan benda ni saja. Itu saja. Okay, kalau mampu expand, expand lebih senang nampak. Yang ni kadang-kadang tak apa nampak. Boleh careless, tapi yang ini lagi mudah. Dia lagi mudah tapi boleh mengundang padah. Mudah boleh mengundang padah. Tapi yang ini expand sikit je. Kena cekap expand jadi mudah juga. Tak ada masalah. Dua-dua ni benda yang sama. Kalau kamu expand ni kamu akan dapat benda yang sama balik. Tak ada masalah. Dua-dua. Tak mesti saya kata mesti buat macam ni tak. Cuma kalau mampu expand, expand. Kalau kuasa 3 tak payah expand lah. Buat macam ni. Yang ini sebenarnya kaedah kita bagi kaedah pergantian. Cuma saya tak ajar kaedah pergantian. Saya guna kaedah kurungan. Boleh ke? Ingat lagi ke? Cikgu. Ya. Belakang 81 tu kuasa 1 kan? Belakang 81 mana ni? Kan Ni. dia 81 kalau ada kosong maksud dia kuasa 1 kan? Kuasa kosong. Bukan kuasa 1. X langsung tak ada. Kalau tak ada X kat sini, kita tak payah beza pun dia. Sebab tu dia tak buat. Kita tak buat dia. Kita Dia hanya hilang tu ya? dia hilang. Kita hanya bezakan. Perbezaan ni dia terhadap X. Terhadap X maksudnya orang yang ada X je yang kena. Yang tak ada X tak kena. Itu kita panggil dia dy dx. Dy dx tu kalau kita pakai dy dx kita baca dia bezakan Y terhadap X. Nampak? Tapi kalau prime ni kita sama je, kita dapatkan terbitan pertama. Terbitan pertama untuk fx. Benda yang sama. Jadi kalau benda tu tak ada X, tak payah buat langsung. Kalau benda tu ada X saja, buang aja X tu. Ni sistem dia tu. Kalau ada kuasa, kita pakai formula. Nampak? Tak ada X, buang terus. Ada X, buang X. Nampak? Ada X, buang X. Ada kuasa, pakai formula. Sebab tu kalau kau tengok 9 ni pun, saya bawa ke belakang 4, negatif 4 je. 9 tak ada. Perbezaan ke belakang ni, tak ada. Sebab apa? 9 tak payah buat, negatif 4, ada X, buang X, tinggal negatif 4. Sistem dia senang je. Okay? Nombor tak payah buat. Ada X, buang X. Ada kuasa, guna formula. Macam tu. Boleh Mak Najin? Okey, cikgu masuk cikgu. Okay. Tengok terus Nombor 3. Nombor 3 kat sini, bezakan setiap fungsi berikut terhadap X. Jadi A, dia bagi kat situ Y sama dengan 4X kuasa 2. 5 tolak dengan punca kuasa 2x. Okey, kamu tengok. Ni macam tadi saya bagi tahu Kalau mampu expand, expand.
Kalau mampu expand, expand. Jadi kat sini kita mampu expand ni. Ini mudah, kita expand je lah. Jadi kita expand, kita akan dapat apa? Expand, kita akan dapat 20x kuasa 2. Cuma kat sini, bila expand macam ni, kamu kadang-kadang keliru. Tak ada masalah. Kita ikut je, negatif. Nombor dia 4. X 2. Bila kita darab, maksudnya kita tambah. Darab ni, kuasa dengan kuasa ni kita tambah. Darab maksudnya tambah. Tambah apa? Yang ini 1/2. Macam tu. Dia dapatlah Y kita adalah 20x kuasa 2 tolak 4 x kuasa 5/2. Jadi macam tu. Dah boleh buatlah perbezaan. Okey. Kita buatlah perbezaan. Buat dy dx. Bila kita buat dy dx, kita dapatlah jawapan kita. Yang ini mudah. 40x. Yang ini 5/2 darab 4. Boleh tak kita congak 5/2 darab 4? Kalau 10. tak boleh, kalau tak boleh kamu apa tulis. Kalau boleh congak tak payah. Contoh dapat congak 10 terus. X kuasa 5/2 tolak 1. Tinggal 3/2. Okey. Ni kalau nak bagi cantik, tulis semula dalam bentuk set, dapat jawapan. Tinggal macam ni boleh ke? Dah siap dah. Tinggal macam ni dah siap dah jawapan. Cuma bagi cantik. Sebab biasanya jawapan dalam set, kita pun buat 10x. Kuasa dia 3, punca kuasa 2. Nampak? Boleh faham? Cikgu, so bab 2 ni yang ni je ke ataupun ada lagi yang bahagian yang susah? Oi, bab 2 panjang cerita dia. Bab 2 dengan bab 3 ni antara killer dalam MAT lah. Aduh. Bab 2 dengan 3. Sebab tu dia letak bab 2 dengan 3. Bila dia letak dekat bab 2 dengan 3, kamu dah settle, dia selesai lah. Dia killer ni sebab apa? Sebab ramai pelajar takut tengok belakang ni. Nampak? Dan benda ni yang menyebabkan seolah-olah kamu pandai MAT tau. Seolah-olah nanti. Sebab kamu tengoklah dalam cerita kat TV pun, kalau dia nak tunjuk orang tu hebat MAT, dia keluar benda ni kan. Oh, dia keluar dengan dy, dx, benda semua dia keluar. Kau guna hebat lah kan. Benda ni lah. Benda ni yang penting dalam MAT. Kita panggil dia differentiation, pembezaan. Bila kamu dah faham, dia simple sebenarnya. Okay. Jadi kita tengok kan, B. Tengok B. B pula tengok B. Apa jadi dengan B? Boleh faham ni Ni simple kan. B. Y sama dengan, okay, tengok. Dia bila kamu biasanya pelajar, dia sangkut kat mana tu? Dia sangkut dekat, ni. Nak expand tu. Macam mana nak expand benda ni? Nak expand. Dia konsep sama je nak expand. Kalau kamu nak expandkan kuasa 2, dia macam mana pun dia menggunakan benda yang sama je, tak kisah. Kan? Kita panggil dia expand kuasa 2 ni. Dia tetap akan pakai formula A campur B kuasa 2. Kamu akan dapat A square campur 2AB plus B square. Yang ini benda ni sangat penting. Untuk expand square. Ni. Dia bagilah macam mana pun. Dia akan guna benda yang sama. Sama kan macam ni. Dia guna benda yang sama. Dia guna macam mana? Jadi Y yang ini square. Kita akan dapat X kuasa 4. Lepas tu kita ambil 2. Darab dengan X kuasa 2. Darab dengan 4/X. Nampak? Dia darab. Lepas tu belakang sekali baru kuasa 2 balik. 16/X kuasa 2. Itu cara expand dia. Simple dia sebenarnya expand dia. Lepas tu yang mana nak simplify yang ini? Jangan simplify. Kita dapat kat situ X kuasa 4 campur dengan 8. Ni tinggal X. Campur dengan, yang ni 16X kuasa negatif 2. Bagi cantik. Baru kita buat dy dx. Baru dapat senang. Dy dx kita akan dapat, tu nampak. Akan dapat 4X kuasa 3 campur ada X, buang aja tinggal 8. Ni pergi depan negatif 32. X kuasa negatif 3. Okay, dah betul dah. Nak bagi cantik sebab ada kuasa negatif. Kuasa negatif tak elok sangat. Kita bagi cantik je. 4X kuasa 3 campur dengan 8 tolak dengan 32/X kuasa 3. Cuba perhatikan. Boleh faham?
Expand tu penting. Cikgu, saya serabut saja cikgu. Cikgu tolong explain saya boleh tak yang tentang X04 tambah 8X tambah 16X tu? Yang ni. Ah. Ni. Ni datang dari sini. Okey. Yang ini 2 kali 4, 8. Oh, 2 kali 4. Ni 4, ni 4 ni. X tu? X kuasa 2 tu Ni. cikgu? Yang ni Kat mati. tepi dah. Potong lah. Oh, mati. X Oh. kuasa 2 dengan X kita boleh potong, tinggal X. Oh, okey. Yang belakang ni adalah yang ni kita kuasa 2 kan. 4 kuasa 2, 16. X kuasa 2, X kuasa 2. Oh, okey cikgu. Boleh? Okey. Sebab yang C tu ada seko lagi tu. C. Tengok soalan dia. Kamu tengok soalan pun kamu dah. Tengok C. Okey. Nombor 3C. Tengok nombor 3C kat sini. Soalan dia bagi Y sama dengan. Tengok 4X tolak 1. 1 tolak X. Per dengan punca kuasa 2X. Biasanya kalau kamu tak biasa buat soalan macam ni, kamu akan nampak soalan ni, kamu rasa sudah macam mana nak buat. Kan? Dia senang je. Bila ada atas dengan bawah, perhatikan je. Okey, bawah berapa orang? Kalau bawah ada seorang, kita boleh simplify. Kalau bawah ada ramai, kita guna formula. Nanti kita akan belajar formula. Nampak? Contoh macam ni, cara dia kita boleh, bawah seorang ni kita boleh simplify. Bila simplify, kita expand dulu kurungan atas ni. Kurungan atas ni expand mudah je. Kan? Expand pelan-pelan, tak apa macam tu, satu-satu. Tapi jangan pelan sangat, laju sikit lah kan. Okey, ni 4X. Tolak dengan 4X kuasa 2. Tolak 1. Campur X. Macam tu. Bila kita per seorang ni, kan? Tengok per. X, saya simplify dulu. Sebab kat sini ada 4X dengan X. Kita boleh simplify. Dia akan jadi 5X. Tolak 4X kuasa 2. Tolak 1. Okey. Bila dah seorang ni kat bawah, apa kita buat? Kita boleh per setiap seorang dengan dia. Macam tu. Nampak? Seterusnya apa jadi? 5. Okey, ni 1. Ni setengah. 1 tolak setengah. Tinggal setengah. Ni X ni kita kira. Tolak. Okey, 4. Ni 2. 2 tolak setengah. 2 tolak setengah. 2 tolak setengah tinggal berapa? 1/2. 3/2. Okey. Yang ini tak ada. Dia seorang je. Dia naik seorang ni. Okey. Ni dia naik ke atas ada seorang. Bila dia naik ke atas dia akan jadi apa? Negatif 1/2. Cuba tengok sini dulu. Boleh faham tak ni? Bila punca X tu dia 1/2 kan? Bila dia naik atas dia akan jadi negatif 1/2. Betul tak cikgu? Kita tak warna naik atas kalau dia boleh mati. Contoh macam ni. Kan? Yang ini 1, ini setengah. Kan? Jadi kalau buat naik pun dia akan negatif 1 tolak setengah. Sebab tu dapat terus. Kita tak buat naik. Bukan dia jadi 1 tolak 1 cikgu. 1 tolak setengah. 1 tolak setengah. Jangan tolak-tolak. Jadi yang ini kalau macam ni maksudnya dia X per dengan punca kuasa X, dia akan jadi sama dengan X kuasa 1 tolak 1/2. Jadi macam tu. Yang tinggal adalah X kuasa 1/2. Kau baca senang je. Kalau ada orang atas baca je. 1 tolak setengah. 2 tolak setengah. Macam tu. Yang ini kosong tolak setengah. Tu jadi negatif 1/2. Kosong tolak setengah. Okey cikgu. Boleh Okey. Lepas tu baru boleh buat dy/dx. Buatlah dy/dx dia. Dy/dx dia baru dapat 1/2 pergi depan. Jadi 5/2. X. 1/2 tolak 1. Negatif 1/2.
3/2 pergi depan kali dengan 4. 3/2 kali 4 kita akan dapat negatif 6. 3/2 tolak 1. Tinggal 1/2. Kemudian tolak. Yang ni. Negatif 1/2 pergi depan. Jadi positif 1/2. X kuasa negatif 1/2 tolak 1. Negatif 3/2. Okay. Dia melibatkan pecahan ni, hati-hati. Yang ni negatif. Turun bawah balik. 2 X. Macam tu. Yang ni tolak dengan 6. Kan? 6 per dengan bukan 6 per pula. Dia positif tak ada per. 6 punca kuasa 2X. Okay. Yang ini campur 1/2 punca kuasa 2 X kuasa 3. Betul. Boleh ikut ke semua? Dia bila melibatkan cert ni lah, kadang-kadang masa form 4 itu dah terkejut sekali lah jumpa cert lah ni. Rupanya ada lagi cerita dia. Kan? Dah berkembang lagi beranak pinak dia punya dia. Okey? Okey. Bakis, Ya. mana Sabrina? Tak tahu dia ada hal kot. Dah lah. Okay, tak apa, nanti kamu explain kat dia lah besok kan. Kalau dia tengok video tak faham ke kan. Okey. Okey. Speaker ada ke ni? Tengok je. Okay. Tengok nombor 4. Nombor 4 kat sini, dia dah lagi mudah tau. Sebab tu benda ni, saya suka buku teks kamu ni. Dia letak mula-mula tu memang gempak. Tapi kalau kamu follow, kamu akan rasa benda tu makin lama makin senang, bukan makin susah. Makin lama patutnya makin senang. Sebab bila kita dah belajar, ilmu makin masuk. Kalau faham, dia senang. Kan? Cuma last nanti bila dia ubah jadi soalan, tu kita kena fikir sikit. Soalan SPM sekarang ni kebanyakannya dia soalan berdasarkan kepada kamu punya kemahiran berfikir aras sederhana, aras tinggi macam tu kan. Okay, nombor 4 A. Kita tengok soalan dia. Dia bagi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Dia bagi X sama dengan 1/2. Ini maksudnya apa? Dia suruh cari dy dx lah. Dy dx. Ini mudah je. Dia dapat terus 2X tolak 2. Masukkan, dia suruh gantikan nilai X tu. Jadi kita akan dapat 2 gantikan 1/2 tolak 2. Potong, yang tinggal adalah negatif 1. Ini senang. Okay. Dia nampak. Bila B, dia ubah sikit lah. Dia ubah sikit B dia kat situ. Dia bagi apa? Y sama dengan punca kuasa 2X. Kat situ 2 tolak X. X sama dengan 9. Jadi kita kena buat apa? Kita kena expand dulu ni. Bila expand, Y masih di sini. Jangan jadi dy dx. Kita expand saja. Ni expand macam tadi. Ni darab dengan ni. Dia macam ni je lah. Okay. Tolak dengan ni darab dengan ni. Ni macam tadi. Setengah campur 1. Setengah campur 1. 1/2. Macam tu. Baru kita buat dy dx. Sama dengan, yang ini, alamak saya lupa pula jadi kuasa setengah. Kuasa setengah, tulis setengah, dia nampak. Okey. Kuasa setengah pergi depan akan jadi 1/2 kali 2, 1, saya tak tulis. Jadi X yang tinggal adalah 1/2 tolak 1, negatif 1/2. Okey, yang ini 3/2 pergi depan, tolak 3/2. Okey, kemudian X kuasa 3/2 tolak 1. Tinggal 1/2. Okey. Bila ada 9, kalau kamu tak nak simplify jadi set balik pun tak apa. Biar macam ni pun tak apa. Contoh, kita boleh buat terus ni. Kan?
Contoh kat sini akan jadi, saya biasanya saya buat search dulu. Tapi kalau kamu pakai kalkulator tak payah. X tolak dengan 3 search X per 2. Okay. Baru saya gantikan 9 tu masuk. 1 per punca kuasa 2 9 tolak dengan 3 punca kuasa 2 9 per 2. Jadi senang kira sikit lah. Kita akan dapat 1 per 3 tolak dengan yang ini apa? 3 kali 3 9 per 2. Dapat jawapan 1 per 3 tolak 9 per 2, kita akan dapat 2 tolak dengan apa ni? Kalkulator. Lambat pula congak. Negatif 25 per 6. Okay. Kan? Ni bila saya pakai buku teks ni, yang mana dah ada buku teks, jawapan kamu boleh semak kat belakang. Kan? Macam mana dia bagi. Okay. Cuma dalam buku teks ni penting adalah dia punya jalan kerja. Macam mana nak pergi ke situ. Ada yang ringkas, dia tunjuk. Ada yang panjang. Pulang. Yang penting saya beritahu kamu, kalau kamu faham, kamu akan rasa makin lama makin senang saja. Okay. Boleh ke? Boleh faham? Cuba C tak? C. C kat sini, dia bagi Y sama dengan X kuasa 2 campur 4 per dengan X kuasa 2. Kemudian dia bagi tu X sama dengan 2. Try tengok. Ini kena ingat dia punya hint dia dekat bawah sorang-sorang. Dekat bawah sorang-sorang. Boleh Yang ni simplify dulu, dia akan jadi Y sama dengan X kuasa 2 per X kuasa 2 campur dengan 4 per X kuasa 2. Kita akan dapat Y ni sama dengan 1 campur dengan 4X kuasa negatif 2. Baru kita buat dy dx. Bila kita buat dy dx, 1 tak payah. Yang ni yang kita buat. Kita akan dapat negatif 8X kuasa negatif 3. Masukkan X terus. Negatif 8, kita masukkan kat situ 2 kuasa negatif 3. Kamu akan dapat jawapan, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 1. Okay? Boleh? Okay, saya teruskan. Tengok, saya teruskan. Target. Boleh buat 2 latihan ni. Cikgu, Latihan, saya nak tanya ya. soalan berdasarkan soalan tadi, cikgu. Mana? Tadi punya soalan. Yang mana C ke apa?
Yang warna purple lah. Nak tengok tu tak boleh. Boleh? Cikgu, kalau terus substitute nilai X tu boleh cikgu? Satu nilai X kat mana? Kan X sama dengan 2 kan. Terus masuk kan. Kat atas ni? Tak boleh. Tambah Sebab 4 yang tu. ni Y. Dia bukan kita masuk ke dalam Y. Kita masuk ke dalam divide X. Kalau kamu nak check pakai calculator boleh. Check calculator kau pakai macam ni je. Calculator kau boleh tak boleh lah. Kau tengok calculator kamu dia ada DDX ni. DDX kau buat shift ni. Dia keluar DDX. Tengok calculator kamu. Snip apa cikgu? DDX lah. Ada tak DDX? Ada? Oh. Dia keluar macam mana? Ini Kau pakai calculator mana? Casio. Casio yang warna hitam. 570. Kalau 570 tu susah sikit. Ada cikgu ni. D bahagi DX. Ada. Tapi kalau macam tu dia susah sikit sebab dia tak ada fraction. Calculator tu dia tak ada. Calculator saya ada cikgu. Macam mana tadi cikgu? Kalau ada fraction type je soalan dia. Type soalan ni. Tapi yang bahagi X kuasa 2 tu dia macam separate kan dia punya ni. Kamu buat macam ni. Buat fraction dulu. Oh, okey. Baru type. Alpha X square baru type. Tambah 4. Kemudian baru pergi bawah. Kemudian alpha X kuasa 2. Kemudian masukkan dia punya nilai X dia. Nilai X dia ada kat tepi tu, koma kan. Okay. Dapat jawapan tu. Dapat. Jadi dia boleh check jawapan lah. Kan? Cuma kalau macam Rajin punya calculator, Rajin kena type, dia Rajin punya calculator, kamu kena buat yang ni Rajin, kena simplify dulu. Betul calculator tu tak boleh buat. Kena simplify. Sampai kat sini, kau boleh masukkan terus. Dia keluar kau punya calculator, dia keluar DDX bracket. Betul? Kan? Masukkan yang ni. 1 campur 4. Lepas tu, alpha X kuasa negatif 2. Kuasa negatif. Lepas tu, koma. Lepas tu kamu kena buat koma. Koma. Koma letak 2. Sama dengan kan soft cikgu? Sama dengan boleh. Kamu tekan sama dengan. Sama dengan bawah. Dia dah selesai ni. Negatif 1. Dapat negatif 1. Okey. Yang ini kita biasanya saya tak galakkan lah pakai kalkulator kalau mudah-mudah ni. Cuma kalau kamu buat exam, tiba-tiba soalan macam ada search ni kan pening nak check betul tak jawapan. Pakai kalkulator tekan. Kan? Tapi kamu kena ingat kalkulator kamu salah tekan, kalkulator tetap bagi jawapan tau. Kamu salah tekan, kalkulator tetap bagi jawapan. Jangan confuse dah. Kamu salah tekan, jawapan salah. Kamu ingat kamu buat salah. Tu kan jaga-jaga, hati-hati. Bila guna kalkulator. Kalkulator ni dia membantu tapi dengan knowledge. Dia bukan kita, kalau macam ni kita tekan kalkulator dapat jawapan. Tak boleh. Kena tahu Okay. Cikgu. Ya. So untuk macam ni soalan kalau dia kena pemudahkan baru gantikan nilai kan cikgu? Pemudahkan gantikan nilai. Okey. Kalau kamu tak pemudahkan dia susah sikit. Nak ganti nilai pun susah. Okey cikgu. Okey. Kita tengok 2.4 terus kat sini. Dia biasanya kalau kamu belajar nanti kat sekolah nanti dia satu-satu ni seminggu. 2.3 satu dia tengok sekolah lah macam mana. Biasanya kalau dia belajar satu-satu. Kan? Hari ni kita buat sehari 2 ni. 4 agak sebab kita dah belajar itu. Ni ulang kaji balik. Yang ni saya ajar kamu latihan 24 ni. Okey, yang ini dia guna teknik pergantian sebenarnya. Dalam buku teks dia ajar kamu teknik pergantian. Saya panggil teknik kurungan. Teknik kurungan. Teknik kurungan, formula dia adalah langkah pertama, salin kurungan. Nombor 2, macam biasalah darab depan, tolak 1. Lepas tu nombor 3, beza dalam, darab belakang. Okey, tengok contoh dia. Tengok nombor 1.
A tu senang je. Dan A tu saya jadikan dia Y. X tambah 4 kuasa 5. Maksudnya kurungan yang menyebabkan kuasa dia besar sampai kita tak mampu nak expand. Kan? Jadi kita terus buat dy dx sama dengan salin kurungan. Salin je kurungan. Darab depan, 5 ni akan pergi ke depan. Tolak 1, tinggal 4. Kemudian beza dalam. Kita buat bezaan dalam. Ni kena boleh congak lah dalam. Yang ni X akan jadi 1. Yang ni tak payah. 1. Jawapan akhir kita 5 X campur 4 kuasa 4. Macam tu je. Ini kita panggil dia teknik kurungan. Okey, sekali lagi. Tengok B. Soalan B dia bagi adalah 2X tolak 3 kuasa 4. Ni Y pun tak ada lah. Itu kita buat je. Terus kita bezakan saja. Terdapat terus kat situ adalah salin kurungan. Darab depan. Tolak 1. Okey, beza dalam bawa pergi belakang. Jadi kita akan dapat 2X tolak 3. Beza dia ada dapat 2 saja. Okey, jadi jawapan akhir kita akan jadi 8. 2X tolak 3 kuasa 3. Yang ni contoh kita tak buat. Tak let Y. Kosong je lah macam tu je. Tapi jangan letak persamaan sama dengan kat depan ni. Sebab yang ni dengan ni tak sama. Ini soalan, ni jawapan. Cikgu. Ya. Yang 2 tepi 2X tolak 3 tu macam mana dapat cikgu? Ni. Ha. Bezakan ni. Kamu kena bezakan. Kalau Y sama dengan 2X tolak 3, dy dx berapa? Dia kena congak lah. Yang ni masuk dy dx kita 2 je. Tu buat ni. Macam tu. Itu kita panggil dia beza dalam bawa belakang. Macam tu. Okay. Sebab tu ni 1 sebab apa? Ni X. Kalau X 1 je. Kalau ada kuasa baru kita bezakan menggunakan formula ni. Okay. Boleh Jin? C pun senang tak? C. Tengok C. C dibagi apa itu? 1/3. Saya buat Y bagi nampak jelas sikit. Kalau Y cantik sikit nampak. 1/3. 6 tolak dengan 3X. Kuasa 6. Dan kuasa 6. Itu kita buat kat sini. Dy dx. Sama dengan ni. Salin kurungan. Ingat kurungan dia tak akan berubah. 6 pergi depan. Jadi kita boleh congak 6 darab 1/3. Boleh congak. Kan? Dapat 2. Tolak 1. Tinggal 5. Okey. Beza dalam ni. Bila kita beza 6 tak payah. Negatif 3X dapat negatif 3. Selesaikan balik. 6 tolak 3X kuasa 5. Boleh? Okey. Dia baru ABC kan. Dia masuk tadi D, E, F, G, H. Dia dah meningkat dia power dia. Tengok macam mana beza dia. Okey, kita dah masuk dekat D. D dia dah lain sikit. Dia ada bentuk kuasa dia tu. Dia punya dalam tu. Ni saya jadikan dia Y 4X kuasa 2 tolak 5 kuasa 7. Okey, kalau guna teknik bracket terus dy dx sama dengan salin bracket tolak 5. Okey, ni awak depan tolak 1. Beza dalam bawa belakang. Okey, ni kena congak lah. 4X kuasa 2 jadi apa? 4X kuasa 2 kalau kita buat dy dx dia akan jadi 8X. Baru kita simplify balik. So yang kita boleh simplify belakang dengan depan ni boleh darab kan. Kita akan dapat kat situ 56X. 4X kuasa 2 tolak 5 kuasa 6. Dan kadang-kadang kamu tengok ada setengah jawapan dia tak darab, dia biar macam ni je. Dia biar macam ni je.
Sebab dia dah faktorkan siap-siap. Cikgu, Ya. kalau nak tanya kalau soalan tu X kuasa 3, Ha? apa nama, lepas tu punca kuasa 1 tolak 3 X square macam mana cikgu? Apa macam mana? X kuasa 3, X kuasa 3, punca kuasa dia kuasa 1 tolak 3X. 1 tolak 3X. 3x. Kuasa Oh, 2. yang kuasa 2. Okey, yang ini kita pakai formula, kita tak belajar lagi. Oh, okey. Sebab benda ni kita tak boleh, kita nak expand. Kita nak expand, dia tak boleh nak expand. Sebab dia ada punca kuasa ni, kita tak boleh nak expand masuk. Jadi kita akan guna formula. Formula kita panggil dia, kamu akan guna petua hasil darab. Nanti kita akan jumpa. Petua hasil darab. Sebab tu saya beritahu tadi, kalau kamu ingat, darab je macam ni. Ni darab. Boleh kan? Selagi kamu boleh expand, kamu expand. Bila kamu tak boleh expand, kita akan pakai formula. Formula dia apa? Ada 2 formula. Satu formula bahagi, satu formula darab. Kalau macam ni darab, kita akan pakai formula darab. Kan? Kalau kamu dah belajar formula darab, kamu akan tengok dia bagi dekat dalam senarai formula tu, dia akan bagi. Dia kata jika y sama dengan uv, dy dx sama dengan u dv dx campur dengan v du dx. Kena pakai formula ni mereka. Okey. Tapi kita tak sampai lagi. Nanti kita sampai mula-mula tengok ni dah buat macam pelik lah kan. Nanti bila sampai tu mudah je. Okey. Kita sambung pergi dekat sama tadi E E. Okey, soalan E tadi dia bagi apa tu? 1/6 X tambah 2. Kuasa dengan dia 8. Jadi kat sini jadikan dia Y. Jadi kat sini sama juga. Kita guna kurungan saja. Okey. Kalau kamu tengok dalam buku teks, dia guna kaedah pergantian tau. Kaedah pergantian dia sebenarnya sama je cerita dia. Sama je cerita dia. Cuma bila dia kaedah pergantian, dia akan pakai U apa semua tu, kadang-kadang mengelirukan sikit lah. Sebab tu saya ubah sesuai. Jadi bentuk macam ni supaya kamu lebih mudah faham lah. Jadi terus dy dx. Sini akan dapat salin kurungan 1/6 X campur 2. Okey, kemudian darab depan tolak 1 beza dalam ni. Cuma kamu kena cekap congak beza dalam ni. Contoh macam ni, beza kita dapat apa? 1/6. Okey, jadi kita selesaikanlah 8 dengan 1/6 boleh selesai, akan dapat 4/3. 1/6 X campur 2 kuasa 7. Boleh Mak Rajin? Boleh juga, boleh. Okay. Tengok F. Try tengok F. F dia bagi 2/3. 2/3 5 tolak 2x. 5 tolak 2x kuasa 9. Okey, cuba. Tengok. Dia senang ya, dia dah faham, dia laju. Kamu akan rasakan kamu punya pace tu makin lama makin dia laju. Cikgu, Ya. saya dapat negatif 12 kurungan 5 tolak 2x kuasa 8. Okey. Sama dia sebab kita buat bila dah faham dia laju lah. Dy dx. Ni saya buat bagi saya tu nampak kan. Jadi kita akan salin. Biasanya saya guna teknik, saya memang macam mana pun saya akan salin kurungan dulu. Kemudian ni 2/3 ada ke depan, 2/3. 9 datang. Tolak 1 tinggal 8. Beza dalam dia pergi belakang. Macam tu. Jadi kat sini 3. Jadi kita akan dapat negatif 12. 5 tolak 2x kuasa 8. Sama lah macam kamu buat tadi. Boleh Okey.
Sebenarnya bila kamu dah biasa, kamu dah boleh congak tau. Congak ni nak pergi terus dapat daripada sini, terus dapat ni pun boleh congak dah. Dah boleh nampak idea dia macam mana. Cuma dalam exam biasanya kita tengok markah lah. Kalau markah dia 2, kita buatlah satu jalan satu step tambahan macam tu. Okay. F, kita terus pergi dekat G. G pun dia tak ada masalah dah tu G. Sebab apa? Dia bentuk dia kamu dah nampak, kamu dah faham bentuk kurungan ni. Dia bagi soalan macam mana pun dia tak ada masalah dah. 1 tolak X, tolak dengan X kuasa 2, kuasa dengan 3. Okay. Terus kamu boleh buat dy dx dah. Dy dx, salin kurungan, ramai lah kita salin. 3 pergi depan, tolak 1 tinggal 2. Beza dalam tu dia ramai ni, dia ramai jugalah. 1 tak payah. Negatif X dapat negatif 1. Negatif X kuasa 2 akan dapat negatif 2X. Macam tu. Okay. Jadi kalau tinggal macam ni pun tak apa. Nak expand balik pun tak apa. Expand balik kita akan dapat. Tapi kalau macam ni sebenarnya kita tak galakkan expand semula. Kan? Kalau macam ni kamu boleh tulis susun bagi cantik lah. Contoh 3 susun. Yang ini negatif 1 tolak 2X. Contoh Yang ni 1 tolak X kuasa 2 kuasa 2. Okay. Lagi satu kan kadang ada setengah jawapan dia tak suka tengok dalam kurungan ni ada negatif. Tak suka. Jadi dia keluarkan negatif. Dia keluarkan negatif 3 tu akan dapat. Dia tengok keadaan. Ada setengah tu kadang-kadang kamu tengok dia expand masuk. Tapi dia expand masuk tak cantik. Bila ada X dalam kurungan yang ada orang lain sebelah dia, kita panggil dia ada ukapan dia tak cantik bila kita expand masuk. Kamu boleh tengok jawapan dia kan. Okay. Jadi soalan H. H pun kamu tengok H. Bila H, dia bagi kuasa negatif. Bila dia bagi kuasa negatif, maksudnya soalan dia dalam bentuk indeks. Y sama dengan 2X kuasa 3 tolak 4X campur 1. Bila dia bentuk dalam negatif, kita akan jawab balik macam ni. Kita tak akan turunkan ke bawah, tak payah. Sebab dia bagi kuasa negatif, kita jawab dalam bentuk sebalik. Jadi kita akan dapat dy dx kita sama dengan salin kurungan campur 1 bawa depan negatif 10 tolak 1 negatif 11. Bezakan dalam akan dapat 6x tolak 4. Biar macam ni pun tak apa. Dah cukup. Okay, tak perlu kita nak turunkan ke bawah sebab dia bagi dalam bentuk negatif, kuasa negatif, kita jawab balik macam tu. Boleh Okay. Okay, kita masuk bahagian satu lagi ni. Dia nombor 2 tu. Tengok nombor 2. Nombor 2 ni dia lebih kritikal sebenarnya. Dia lebih kritikal dekat nombor 2 ni. Saya dulu masa saya kalau kelas bersemuka dulu, saya mengajar kalau saya pakai projektor tu, kan, lepas kelas saya mesti ada yang kutip benda ni. Cikgu bagi saya, dia datang kutip. Semua benda yang saya tulis ni, cikgu simpan, nanti saya datang ambil. Kalau kelas online pun sama. Cikgu simpan benda ni, saya kutip. Ada orang datang kutip. Datang kutip benda tu, dia kemudian dia ambil, dia kumpul. Kan? Jadi satu buku. Okay, tengok nombor 2. Nombor 2 kat situ, bezakan setiap ungkapan berikut terhadap X. Nampak? Dia guna apa tu? Dia ada kuasa dia, kebanyakannya soalan dia ada kuasa negatif dengan set. Itu je. Dia ada A bagi 1 per 3X tambah 2. Okay. Kalau macam ni, apa kita buat? Kita tukarkan dulu. Y, saya jadikan dia Y sama dengan, ni naikkan ke atas. Naik ke atas dia akan jadi 3X tambah 2. Kuasa negatif 1. Baru kita boleh buat dy dx. Sebab satu fokus lagi. Jadi dy dx dia akan dapat sama dengan salin kurungan. Dia tetap guna konsep kurungan je.
tambah 2. Negatif 1 pergi depan. Tolak 1 jadi negatif 2. Beza dalam 3. Jawapan kita dia akan dapat negatif 3. Per. Per. Ni. 3x tambah 2 kuasa 2. Macam tu. Nampak kan? Kamu biasanya rasa dah banyak kita buat ni, kamu dah tangkap lah dia punya teknik dia. Okay? Tengok B. B pun sama nampak. B dia bagi 1 per kuasa 3 Okay. 2x tolak 7 kuasa 3. Sama. Saya akan tukarkan jadi y sama dengan 2x tolak 7 kuasa negatif 3. Kuasa negatif 3 kita dah tengok macam ni mesti dah mudah. Kamu dah rasa senang dah. Dy dx sama dengan salin kurungan 7 negatif 3 pergi depan. Tolak 1 negatif 4. Beza dalam ni 2. Ni depan dengan ni negatif 6. Kuasa negatif turun bawah balik. 2x tolak 7 kuasa 4. Selesai. Then D. Okay. C tu saya rasa kamu boleh buat lah. C. C saya tinggalkan kamu C. Saya terus pergi dekat D. Tinggal C D. Okay. D soalan dia apa? Dia bagi 3 per 4. 5x tolak 6. Kuasa dengan 8. Okay. Jadi kat sini macam tadi kita naikkan yang kurungan ni saja naik. 4 jangan naik kan. Okay, dia akan jadi y sama dengan 3 5x tolak 6 kuasa negatif 8. Ni per 4. Baru buat dy dx. Dy dx sama dengan, okay, ini 3 per 4 kita boleh letak sekali, tak ada masalah. Tentu saya letak sekali, saya letak negatif 8 darab dengan 3 per 4. Kemudian baru kurungan tolak 6, negatif 8 tolak 1, jadi negatif 9, beza dalam 5. Simplify. Ni habis, jadi 2. Jadi ini akan dapat 6. 6 darab 5, 30. Negatif 30 per, per saya ingat sebab tak muat. 5x tolak 6 kuasa 9. Okey, kita tengok. Cikgu, Ya. kenapa yang 4 tu tak naik atas sekali? Oh, 4 Yang jangan naik. Ni 4 ni. Ha. Oh, jangan naik. Kalau kamu naik 4, nanti 4 tu jadi kuasa negatif. Dia siapa naik dia jadi kuasa negatif. Kalau 4 tu naik dengan 4 dia kuasa negatif. Dia jadi macam ni. Kalau 4 naik dia akan jadi 3. Lepas tu kat atas tu dia akan jadi apa? 4 kuasa negatif 1. 4 tu kuasa negatif 1. Lepas tu 5x tolak 6 kuasa negatif 8. Jadi pelik kat nombor dia. Buat, jangan naikkan 4. Kita hanya naikkan x. Benda yang ada x kita naikkan untuk kita nak buat pembezaan saja. Pemalar biar situ, jangan usik. Boleh faham Azrina? Okey. Okay, faham. Okay. Terus tengok E, F, G, H. Dia lain cerita dia. Dia semua melibatkan E. E dia bagi soalan dia melibatkan punca kuasa 2x tolak 7. Panjang pula saya buat punca kuasa, tak apa. Dan tukarkan dia jadi y sama dengan 2x tolak 7 kuasa 1/2. Okay, terus kita buat dy dx sama dengan salin kurungan 1/2 pergi depan, 1/2 tolak 1. Negatif 1/2, beza dalam dia dapat
2. 2 dengan ni boleh potong. Okey, jawapan akhir tinggal 1 je tinggal kat atas. 1/2x tolak 7 punca kuasa. Okey. Jadi kamu boleh tahulah kalau punca kuasa ni dia akan jadi tu je. 1 per punca kuasa. Okey, itu E. Tengok apa F. Cikgu, F. Ya. kalau E tu saya tulis 1 darab 2x tolak 7 kurungan kuasa negatif 1/2 aja. Boleh kan? Jadi kalau kamu tulis ni saja, jangan letak 1, tak payah. Kalau letak juga cikgu. Tak seronok cerita dia. Macam 1x. Tak tu boleh kan cikgu? Nampak cacat tapi boleh kan? Boleh, tapi dapat cacat lah. Nampak? Baik, kita letak 1 kat depan, 1, lepas tu kurungan. Kan? 2x tolak 7 kuasa negatif 1/2. 1 ni yang pelik, saya letih. Biar tu cukup. Yang ni je cukup. Okey cikgu. Okey. Bukan salah letak 1. Kita tengok, dia rasa macam cacat sikit lah. Okey. Untuk F kat situ, dia bagi punca kuasa 2. 6 tolak dengan 3x. 6 tolak 3x. Dia akan dapat apa? Tukarkan y sama dengan 6 tolak 3x. Kuasa 1/2. Okey. Jadi terus kita buat dy dx. Sama dengan kat sini. Salin kurungan. Okey. Bawa depan. Tolak 1. Kemudian beza dalam dia negatif 3. Sini kita akan dapat negatif 3 kat atas per 2 dekat bawah. Yang ini punca kuasa 2. 6 tolak 3x. Okay. Kamu kena cekap tau tulis dalam bentuk cert ni. Sebab apa? Nanti bila kamu sambung belajar ni, pada peringkat seterusnya, kebanyakan pakai yang ini. Dan kalkulator yang baru, yang latest semua, bila kamu tekan kalkulator, kalau dia ada cert, dia akan jawapan dia akan dia bagi dalam bentuk cert. Itu kita kena cekap macam mana dapat tu. Kan? Tapi kita fahamlah kalau nak buat dalam bentuk ni pun tak ada masalah. Okay, dalam SPM dia terima markah penuh. Okay. Kita tengok soalan G. G dia ada kuasa. G dia ada kuasa. Apa kuasa? Dia tengok kuasa dalam tu. Dalam cert tu ada kuasa. Jadi saya terus buat Y sama dengan punca kuasa 2. 3x kuasa 2 campur 5. Jadi sama dengan 3x kuasa 2 campur 5 kuasa 1/2. Terus kita buat dy dx. Sama dengan kat situ. Darab depan 1/2. 3x kuasa 2 campur 5. Okey. Sini tolak 1/2. Tolak 1 kan. Beza dalam dia adalah 6x. Nampak? Jadi jawapan kita dia akan jadi 6x dengan 2 akan dapat 3x. Per punca kuasa 2. 3x kuasa 2 campur 5. Ini final. Answer dia. Boleh? Tengok. Tengok dulu. Okey. Betul pelik-pelik ni. Dia sini nak jadi sini. Yang ni yang risau ni. Kan? Okey. Okey. Kita tengok yang nombor 2 yang terakhir. Nombor 2 H. H kat sini. Dia ada 3. Ungkapan dia ada 3 pula. Kan? Kuasa 2. X kuasa 2 tolak X campur 1. Ini sama juga cerita dia. Y sama dengan X kuasa 2 tolak X campur 1 kuasa 1/2. Baru kita buat dy dx cantik. Dia akan dapat apa?
Bagi depan, darab depan, salin kurungan dia. Tolak X campur 1, tolak 1. Negatif 1/2, beza dalam, bawa belakang. 2X, tolak 1. Perbezaan kena cekap lah ni. Dia laju sikit lah. Jadi yang tinggal ni kat atas. Semua ni yang tinggal kat atas. Yang tinggal 2X tolak 1 kat atas per 2 kat bawah. Yang ini semua adalah punca kuasa. Okey, tolak X campur 1. Jangan kau potong 2 ni dengan 2 ni tak. Tak, jangan potong, tak jadi cerita kan. Ni tak boleh potong kan. Okey. Itu H. Boleh okey. Untuk nombor 3 tu tak ada masalah. Nombor 3 tu saya rasa kau boleh buat. Kamu buat je macam ni, dah dapat jawapan, gantikan dengan nombor tersebut. Terus je. Direct. Okey, saya nak sentuh sikit kan untuk latihan 2.5. 2.5 ni tak habis lah kalau buat semua. Saya sentuh sikit je. Tengok dia bagi apa? Bagi setiap fungsi berikut ni melibatkan apa? Ada yang boleh expand, ada yang tak boleh expand. Ada yang boleh expand dan ada yang boleh expand. Ini yang kita panggil dia dengan menggunakan formula tadi tu yang saya tunjuk, yang ada saya tanya tadi. Boleh gunakan formula. Okey. Bila guna formula dia panjang sikit. Sekejap 2.5. Latihan 2.5 kat sini. Tengok untuk soalan nombor 1 tu. Cari dy dx. Okey, untuk apa? Untuk A, Y sama dengan 4x kuasa 2 kurungan 5x campur 3. Okey, untuk soalan ni. Kalau kamu nak expand pun boleh. Sebab kita mampu expand kat sini. Tapi kat sini saya nak tunjuk kita boleh guna formula. Boleh guna formula dan boleh guna expand. Jadi untuk soalan nombor 1 ni saya tunjuk 2 cara. Kalau kita guna formula, kita akan gunakan formula macam ni. Ini guna formula kan. Formula yang diberi dia kata jika Y sama dengan UV, jadi dy dx sama dengan U dv campur dengan V du. Okey, jadi macam mana cerita dia macam ni. Okey, yang ini maksudnya yang ini U, yang ini V. Jadi saya akan jadikan dia U sama dengan 4x kuasa 2 dan V pula sama dengan 5x campur 3. Jadi kat sini du, saya tulis du je. Dia patutnya du dx, tapi tak payah. Nak ringkas kita tulis du je. Du adalah 8x. dv pula adalah 5. Bahagian kedua. Okey. Sekarang kita dah boleh masuk dalam formula. Formula dia adalah dy dx sama dengan, tengok, u dv maksudnya dia cross je. Ni cross kat sini. Itu maksud dia, cross. U dv maksudnya apa? 5 darab dengan 4x kuasa 2. Campur V du. Saya tulis siapa sikit tulis depan. Yang ramai belakang. Terpulang kat mana? Yang sikit depan. 8x. Ramai belakang. Macam tu. Kemudian expand lah. 20x kuasa 2. Campur dengan 40x kuasa 2. Campur dengan 24x. Jawapan akhir akan dapat 60x kuasa 2. Campur 24x. Formula ni dia gunakan untuk memudahkan sebenarnya. Kan? Tapi tengoklah. Dia ada formula untuk buat. Okey. Apa beza kalau kita guna kaedah yang seperti itu? Kalau boleh expand. Sama. Y dapat 20x kuasa 3. Sini akan dapat campur 12x kuasa 2. Terus buat dy dx. Ini lagi tersonoh cerita dia. Nampak? Jadi kita akan dapat 60
X kuasa 2 campur 24X. Ini panjang ni je. Kan? Sebab tu sebagai tahu. Selagi kamu boleh expand. Sebab expand lebih mudah. Selagi boleh expand. Bila tak boleh expand, baru pergi pakai formula ni. Boleh? Boleh. Okay. Okay. Tapi sebenarnya 2.5 ni sebenarnya kita akan bincangkan minggu depan. Minggu ni dia sampai sini je dulu. Kamu kena faham macam mana kita nak gunakan kurungan, punca kuasa, congak perbezaan yang biasa. Contoh untuk linear. Perbezaan linear kamu kena cekap. Memang kamu kena cekap, congak. Linear maksudnya tak ada pecahan, tak ada apa, biasa je. Kuasa-kuasa biasa je kamu kena cekap. Okay? Jadi insyaAllah untuk malam ni sampai sini dulu. 2.5 tu kamu kena, kalau ada tiba-tiba kamu dah tiba-tiba terlaju di sekolah, kamu ada idea lah nak jawab macam mana. Pelan-pelan. Okay. Minggu depan saya akan explain terus untuk 2.5. Kan? Sambung terus. Okay, untuk malam ni setakat ni dulu. Cikgu, Assalamualaikum. Ya. saya ada soalan cikgu. Soalan mana? Saya ada soalan dari buku teks sekolah. Buku teks sekolah beza dengan buku teks saya. Bukan, kerja sekolah cikgu. Okey. Kejap saya nak bagi tahu yang Azrina tadi. Mana Azrina tadi? Okey. Ya, saya lagi. Zarina tadi mana soalan dia? Soalan Saya tengok. susah. Soalan besar. Mana saya. Ada lagi cikgu, cikgu nak. Sekejap, saya ada sini, saya boleh ni semua saya tak tahu boleh besarkan tak. Boleh tahan tak tulisan kau ni? Atas tu ada soalan lain. Jadi macam saya buat ada 2 soalan. Itu ketersamaan pula ada kat atas tu kan. Okey, boleh nampak ke? Saya ada dia punya, jadi saya nampak. Saya punya. Memang aku nampak kan sebab kau punya soalan. Saya nampak. Sekejap saya tengok. Okay, boleh nampak. Tadi saya dah buat sikit dah cerita dia. Semua tadi saya buat tapi saya tak cerita. Okey? Okey. Yang ni dia gambar macam ni. Jadi kalau kamu jumpa gambar-gambar pelik-pelik dalam exam, kamu hanya perlu ringkaskan, ambil point-point tertentu dia. Contoh bulatan. Dia ada point A tu, ni pusat dia ada point A. Kemudian dia ada point B kat situ. Kita ringkas saja benda ni. Jadi bulatan simple je ni. Okey. Kemudian tinggi dia pun saya tak letak lagi. Sebab maklumat dulu. Dia kata itu adalah jejari 20. Jejari 20. Jadi jejari dia 20 meter. Jejari 20 meter dia kata satu pusingan lengkap adalah 2,5 minit. Satu sebab satu pusingan lengkap adalah 360. 360 sama dengan 2 pi. 2 pi kita nisbahkan dengan 2,5 minit. 2.5 minit. Kemudian soalan dia kata Cikgu punya mic saya macam tak boleh dengar kan. Mic cikgu. Saya dengar. Dia macam tiba-tiba. Hello. Hello. Okey. Macam perlahan. Cikgu cakap perlahan. Saya tahu dia kenapa tiba-tiba dia saya punya satu line ni dia slow. Connect saya lagi slow. Test. Boleh dengar lah. Yeah. Kemudian soalan tu beritahu pada seorang penumpang naik ke roda itu di kedudukan A yang berada 0.8 meter dari permukaan tanah. Penumpang itu berada di titik B selepas 1 minit. Jadi selepas 1 minit, maksudnya selepas 1 minit, 1 minit kat sini, jadi titik B. Berapa sudut dia? Itu theta kita. Ini kita guna kaedah nisbah. Jadi untuk soalan cikgu, kenapa tiba-tiba ada 2 pi nisbah 2.5 ni? Satu pusingan lengkap. Maklumat awal. Satu pusingan lengkap. Satu pusingan lengkap adalah 360. 360 sama dengan 2 pi. Okey. Jadi dia terus boleh buat ni sama dengan potong je ni dapat 2 pi. Lepas tu kamu tengok saya buat tadi simple je. Terus ni akan jadi
apa? 2 per dengan 2.5. Berapa? 2.51. Okay. 4/5 kan? 4/5 pi. Okey, dapat 4/5 pi, ni sudut dia boleh tinggal macam ni dalam pi. Sebab kita dah dalam red dah. Dia nak dalam red, ni pun red. Sudut AOB. Lepas tu untuk B pula, dia minta panjang lengkok AB. Lengkok senang lah, panjang lengkok formula kita S sama dengan R theta je pun. Tu dapat kat situ panjang lengkok dia, radius kita dah 20 meter. Kemudian 4/5 pi, kita tu dapat kat situ adalah dapat ni bahagi 16 pi meter. S. Okey. Yang susah dia sebenarnya kebat dia dekat C. C tu soalan dia kata hitung ketinggian B dari permukaan tanah. Okey. Bila kita tengah B baru saya masuk yang 0.8 tu. Okey, saya akan jadikan dia data macam ni. Cikgu, kenapa kita kena tulis pi juga? Dia tulis menggunakan dalam sebutan pi ke? Tak ada. Sebab soalan tu dia tak bagi tahu pun guna pi. Oh. Kalau soalan tu tak bagi tahu gunakan pi sama dengan something, kamu tinggal je pi. Sebab pi adalah pemalar, boleh pakai jawapan dia. Kecuali kalau soalan tu kata nak dalam sebutan pi pun macam ni juga. Kalau kamu nak masukkan pi tekan kalkulator pun tak ada masalah. Sebab dia tak bagi tahu kat soalan tu gunakan pi sama dengan berapa. Okey. Okey, ke sini dia bagi ketinggian dia adalah 0.8 meter. Bila kita buat ni, kita boleh buat ni tinggi dia. Ini dia punya, nampak? Ni 0.8. Okey. Jadi kat mana kita nak potong? Ini kalau kamu salah potong, tak dapat jawapan tau. Yang nak potong adalah kat sini. Trapezium kita potong kat sini. Dekat pusat. Jangan salah potong. Tak dapat ada jawapan. Nampak? Bila kamu potong kat sini, apa jadi? Maksudnya ini 20, ini 0.8. Tinggi ni kita dah dapat. Sini adalah dah jadi 20.8 meter. Yang belum dapat, sini saja. Letak X. Dan yang ini kita boleh guna trigonometri untuk mengira tinggi dia, panjang dia kat situ. Okey. Cuma sudut dia macam mana? Sudut dia kat sini, kita dapat sudut ni saya jadikan dia alfa. Jadi saya akan keluarkan segitiga yang tinggal tu. Jadi sini adalah alfa. Sini 20, sini X. Nampak? Macam mana cari alfa? Alfa senang je sebab apa? Ini 90 darjah. Jadi theta tolak dengan 90 adalah alfa. Jadi alfa sama dengan theta kita 4/5 pi tolak dengan 90 darjah. 90 darjah apa? Pi per 2. Pi per 2 adalah 90 darjah. Jadi kamu ambil kalkulator 4/5 tolak 1/2. Cuba tekan Azrina. 4/5 tolak 1/2. 4/5 tolak 1/2. 3/10. 3/10. 3/10 pi. Itu sudut kita ni. 3/10 pi. Jadi kita boleh cari tak X? Boleh. Kita guna sin. Jadi kat situ sin 0.3 pi sama dengan X per 20. Jadi kita potong 20 ni buat pergi depan. Jadi kita akan dapat X. Tekan kalkulator mod red. Kita tekan kalkulator mod pakai red, tekan 20 sin 0.3 pi. Yang 20 tu kena ke depan ke belakang? 20 ni tulis. Kamu tekan kalkulator 20, lepas tu tekan sin terus. 0.3 pi. 16.2. 16.2.
16.2. 16.2. Hmm. Kita dapat kat situ. Panjang kat sini adalah 16.2. Panjang sangat 16.2. Betul ke ni? Saya dapat 16 point, saya benarkan 16.18. Mana dia? Berapa saya dapat 16? Betul. Boleh betul. 16.2 panjang. Memang panjang lah. Itu dia kan. Jadi jawapan dia kat sini kita akan dapat, oleh sebab itu dia punya tinggi dia C ni adalah sama dengan tinggi B dari tanah. Dari tanah adalah sama dengan 16.2 campur dengan 20.8. Oh, sebab tu dia pakai 16. 2 kot. 30 36.98. 18. Pakai 18 ke? 36.98. 36. Jawapan dia. Kalau 3698 dia pakai point tadi lah. Kalau saya dapat ni, kalau nombor ni memang dapat 37. Oh, okey. Kita tak bunda lah. Okey. Tu kaedah dia tu yang potong tu. Okey. Apa ni Ahmad Rajin? Apa soalan? Kalau macam tu saya keluar lalu. Okey. Okay, terima kasih cikgu. Okey, sama. Oh, saya dah hantar lah cikgu. Dan tak? Push. Buruknya tulisan ni. Itulah cikgu. Saya ingat. Oh, ni soalan buku teks. Cikgu boleh tengok kat buku teks cikgu, lagi bagus cikgu. Buku teks. Ni soalan minggu lepas dah. Kamu tak masuk minggu lepas eh? Oh, tak masuk. Saya masuk math semalam. Ni dah minggu lepas dah. Oh. Soalan minggu lepas. Okey. Dia ada dia ikat tin lah. Dia macam ni. 2, 3, 4. Tapi sebab bila dia ikat, maksudnya dia terus ni lah. Saya tunjuk pun lebih kurang macam tu lah. Pesan saya pun buruk sangat. Kan? Okey. Hilal. Hilal mengikat 4 buah tin minuman yang berbentuk silinder tegak dengan seutas tali. Seperti tunjukkan dalam rajah di sebelah. Jari bagi setiap tin itu adalah 55 cm. 55 cm. Hitung panjang tali dalam cm yang digunakan oleh Hilal. Ni senang je ni. Itulah cikgu, kita nampak macam senang, tapi nak buat tu nampak susah sikit. Oh, tiba-tiba susah kan? Saya dah try lukis lah, pusing macam mana pun tak tahu cikgu. Dia ambil sini. Ambil center dulu. Okey, center betul. Sambung. Betul. Okey. Itu je? Boleh? Boleh ke? Okey, lepas tu kita hanya perlu ambil apa lagi? Sini. Ke sini kan? Betul? Sini. Tengok. Kamu tengok bentuk dia. Okey. Jadi saya akan potong tengok Tali ni sama dengan yang ni. Betul? Okey. 11. Sini pun 11. Sini pun 11. Betul? Okey. Sini pun 11. Okey? Okey. Yang tinggal adalah panjang lengkok ni je. Betul? Ada berapa panjang lengkok? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 4. Bila 4 jadi bulat penuh. Bulat penuh dia bulat penuh. Oh, betul. Bila bulat penuh dia jadi lilitan, boleh pakai formula 2 pi j je pun. 2 kali pi dia pakai apa? Kita bagi tahu tu kita pakai 3.142 selalunya cikgu. 42. Darab dengan 5.5. Jadi jawapan kita, berapa jawapan kat sini?
jumlah dia adalah sama dengan Kali semua sekali 44 campur dengan yang ini. Ni berapa? 30 apa? 34.56. 34.56. 56. Itu jawapannya dapat 78 lah. Apa ni? Okey. Oh, dapat cikgu. Ni lah. Dia senang kan sebenarnya. Saya keliru. First saya dah dapat dah lukisan tu. Second saya tak terfikir pula nak kena kira panjang lengkok tu. Bila melibatkan bulatan, yang penting center dulu, center. Okey cikgu. Center. 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 Okey cikgu. Dapat lah. Masih cikgu. Okey. Ya. Cikgu. Jumpa nanti minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cikgu.